Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Quratul Ain Atira binti Ibrahim, nombor matrik C19A0866. Hari ini saya ingin membincangkan tugasan akhir arkeologi iaitu bahagian A dan bahagian B. Untuk bahagian A, terdapat dua soalan. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan maritim? Kerajaan maritim merupakan kerajaan yang ekonominya berasaskan kegiatan yang berkaitan dengan laut. Kerajaan maritim ini juga tertumpu di kawasan pesisiran pantai dan pusat pentadbirannya tertumpu di kawasan muara sungai yang juga merupakan kawasan pertempatan penduduk. Selain itu, kerajaan maritim berfungsi sebagai orang tengah dan pelabuhan utamanya berfungsi sebagai pelabuhan entrepot. Penduduk kerajaan maritim juga mahir dalam aspek pembinaan kapal dan ilmu pelayaran. Sebagai contoh, kerajaan maritim di alam Melayu seperti Kedah Tua, Gangga Champa, Sriwijaya dan Majapahit. Soalan kedua, adakah terdapat data-data arkeologi yang membuktikan wujudnya perdagangan di antara kerajaan luar dengan kerajaan maritim di alam Melayu ketika zaman protosejarah? Kerajaan maritim di alam Melayu seperti Kedah Tua yang merupakan antara kerajaan terlawan yang wujud di semenanjung tanah Melayu. Kerajaan Kedah Tua juga menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar melalui perdagangan. Hal ini menyebabkan kerajaan Kedah Tua membina sebuah pelabuhan persinggahan di utara Selat Melaka untuk saudagar yang berdagang di Kedah Tua. Antara saudagar dari kerajaan luar adalah Arab, Parsi, India, China dan Sri Lanka. Untuk menguatkan lagi data arkeologi, Kedah Tua menjalinkan hubungan dengan pedagang Arab di mana duit shilling pada zaman Abbasiyah di Kuala Sungai Merbuk telah dijumpai dan juga jumpaan tembikar dari Timur Tengah. Selain itu, Sungai Mas telah menjadi pelabuhan entrepot bagi kerajaan Kedah Tua pada abad ke-7 dan terdapat serpihan tembikar dari China serta kaca dari Asia Barat. Seterusnya, kerajaan maritim di alam Melayu seperti kerajaan Gangga di kawasan beruas Perak juga telah menjadi lokasi penting untuk berdagang dengan kerajaan luar. Aktiviti perdagangan di Perak tertumpu di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan laut dan juga tertumpu di kawasan Sungai Dinding yang telah menjadikan perdagangan sebagai aktiviti utama. Oleh itu, kerajaan Gangga yang menjalankan kegiatan perdagangan telah menjadi tumpuan para pedagang luar seperti Arab dan Cina kerana memiliki sumber emas dan biji timah. Dalam penemuan arkeologi, pelabuhan beruas telah dikunjungi oleh pedagang luar iaitu Cina dengan penemuan artifak seperti ketulan timah, duit shilling dan tembikar. Apabila ramai pedagang luar datang ke Gangga aktiviti perdagangan menjadi semakin maju dan secara tidak langsung kerajaan Gangga menjadi kuat. Dalam penemuan data arkeologi, kerajaan Melayu Champa juga menyimpan fakta yang kukuh dengan hubungan yang kuat antara alam Melayu dan dunia Arab. Kelompok pedagang Arab telah wujud di mana satu kawasan penempatan yang terletak dalam wilayah Panrang di Champa. Di Panrang, terdapat undang-undang khas untuk cukai dan pembayaran hutang kerana mengikut prinsip syariat Islam yang dibawa oleh pedagang Arab. Kerajaan Sriwijaya juga merupakan kerajaan maritim di alam Melayu yang diasaskan pada abad ke-7 Masihi. Pusat kerajaan dan pelabuhan utama ialah Palembang, Sumatera. Terdapat data arkeologi bahawa kerajaan Sriwijaya menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan luar seperti India, Arab, China dan Barat. Apa yang dilihat adalah dalam catatan Arab, kerajaan Sriwijaya memperolehi hasil dagangan melalui hubungan kerajaan luar dan Palembang menjadi pusat pertukaran barangan seperti damar, cendana, kampur barus, ladi hitam dan kemenyan. Untuk bahagian B, terdapat dua soalan. Soalan pertama iaitu sejarah perkembangan dan teknologi pembuatan tembikar mengikut kronologi zaman. Sejarah perkembangan dan teknologi pembuatan tembikar bermula pada zaman Neolitik di mana masyarakat dahulu membuat tembikar dari tanah liat untuk kegunaan harian dan upacara ritual. Apabila berlaku perkembangan dan teknologi yang kian berubah, proses pembuatan tembikar dari tanah liat bertukar ke kaca atau seramik yang boleh dilihat semasa pedagang Cina datang ke kerajaan Melayu. Selain itu, teknologi pembuatan tembikar berubah apabila masyarakat kini tahu bagaimana untuk membuat tembikar menggunakan mesin yang canggih. Namun, masih ada yang menggunakan tanah liat dan dikeringkan serta dibakar bagi membentuk tembikar atau pasu, sebagai contoh Labu Sayur di Perak. Soalan kedua adalah tapak-tapak prasejarah di Malaysia yang menemui jumpaan tembikar. Di Malaysia, beberapa tempat penemuan masyarakat prasejarah termasuk artifak
Apa yang difokuskan adalah tembikar di mana ia telah ditemui di Gunung Pulai Baling. Di Gunung Pulai terdapat beberapa pecahan tembikar tanah yang berusia 17,000 tahun dahulu. Manakala di Perlis terdapat satu jumpaan tembikar tanah di Gua Semadong di mana terdapat manusia zaman Neolitik yang berdiami kawasan tersebut. Antara tempat prasejarah yang mempunyai jumpaan tembikar adalah di kawasan Lembah Lenggong, Perak. Di Lembah Lenggong, Perak mempunyai beberapa tapak ekskavasi dan gua yang terdapat jumpaan pecahan tembikar. Antara gua yang pertama adalah Gua Kajang yang didiami oleh manusia Neolitik pada 5,000 hingga 11,000 tahun dahulu. Terdapat beberapa tembikar di rangka manusia Neolitik telah dijumpai di Gua Kajang. Gua Ca di Kelantan menemui tembikar tanah pada kaki rangka manusia Neolitik, manakala di Gunung Senyum Pahang juga menemui serpihan tembikar. Jenderam Hilir Selangor telah menemui sebuah tembikar berbentuk belanga yang berkaki 3. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.